telah pun dicabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat kepada semua sahabat-sahabat Islam yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Terima kasih kepada anda semua yang subscribe channel saya, dan kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe sekarang sebelum anda menonton channel saya, bagi menggalakkan saya untuk berkarya ataupun membuat video-video yang lebih berkualiti, lebih baik untuk tontonan semua masyarakat di dunia ini yang mana faham dalam bahasa Melayu. Ya, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, beberapa video saya tonton dan saya nampak ada pertikaian di antara sahabat-sahabat kita, kesalahfahaman barangkali sedikit sebanyak, biasalah tu. Ya, diharap ianya tidak menjejaskan matlamat asal kita, ialah untuk menyantumkan silaturahim ke seluruh umat Islam di Nusantara ini dan membebaskan kita daripada fahaman-fahaman yang boleh merosakkan kesinambungan masyarakat Islam di bumi Nusantara. Itu yang kita harapkan. Dan kalau boleh jangan ada persengketaan antara kita. Tu ada lagu tu, jangan ada persengketaan antara kita. Lebih kurang macam tu lah lagu tu, lagu Indonesia kot. Tapi hari ni kita tengok berlaku lagi sedikit, orang kata, kekecohan, ada persengketaan kecil-kecilan kan di antara sahabat baik yang sama-sama bangkit menentang dakwah-dakwah yang dibawa oleh satu golongan ataupun satu puak yang kita katakan, kita gelar sebagai Wahabi ataupun Salafi ataupun seangkatan dengannya lah. Jadi itu juga membimbangkan kita, di mana nampak macam diprovok oleh golongan tersebut, YouTuber tersebut, sehingga berlakunya perpecahan di antara kita. Tetapi saya tidak terlibat secara langsung. Saya berkawan dengan semua orang, dengan mereka-mereka juga, walaupun yang pada dasar sebenarnya saya tidak pernah berjumpa secara fizikal dengan mereka-mereka ini. Apapun saya anggap kawan baik, kerana kita sering menonton YouTube mereka, dan mungkin mereka juga menonton channel saya. Dan inilah sesuatu kaedah yang baik lah untuk kita semua, yang mana masing-masing ada idea masing-masing untuk kita sama-sama menentang satu fahaman yang kita rasakan ianya boleh memecah belahkan masyarakat. Tetapi hari ini pelik jugalah, ia boleh berpecah belah tu. Saling tuduh menuduh antara satu sama lain, itu tidak baik ya. Saya harap tidak berlaku begitu lagi, dan saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Itu yang saya harapkan kepada mereka-mereka, ya, sahabat-sahabat saya semua. Dan kemarin sudah pun bertaut kasih sayang di antara kita semua, antara sahabat kita Bro Rafi, sahabat kita Bro Zaini, dan beberapa orang lagi, ya, Dr. Nasir, bertaut kasih antara kita semua. Itu saya rasa amat seronok sekali, dan masing-masing telah beriktikad, ya, untuk sama-sama memperjuangkan amanah yang kita sendiri cakna ke atas masyarakat kita di Nusantara ini, yang kita rasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk kita sama-sama menentang satu fahaman yang boleh merosakkan bangsa kita. Ya, itu yang saya terpanggil bersama-sama anda, insya-Allah.
Jika mendapat sokongan yang padu daripada anda semua, saya akan bersama-sama anda, tidak kira di mana jua, tidak kira waktu mana, dan tidak kira apa impact yang berlaku ke atas diri saya tetap memperjuangkan hak saya dan tetap memperjuangkan apa yang telah tertanam di dalam jiwa saya demi anak cucu saya pada masa-masa akan datang. Dan hari ini kita lihat begitu orang kata cergas dan begitu kuat sekali, begitu rancak sekali mereka-mereka yang kita katakan yang ramai-ramai sahabat-sahabat pun mengatakan bahawa satu fahaman Wahabi, iaitu YouTubers yang suka sangat menyerang ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, ya, membuat reaksi-reaksi yang begitu menyakitkan kita lah, kerana dasar kita sebagai seorang Islam, kita tidak ada di dalam jiwa kita untuk menghina, untuk merendah-rendahkan martabat seorang ustaz, ya. Walaupun sedikit sebanyak mungkin ada kesilapan-kesilapan kecil dalam ceramah-ceramah ustaz tersebut, tetapi kita tetap menghormati mereka. Kita tetap menyanjung mereka kerana mereka adalah pembawa amanah Allah, pembawa amanah Rasulullah untuk sampaikan kepada kita semua. Dan teguran-teguran itu perlu, tetapi cara yang berhemah, cara yang baik, cara yang orang kata yang bertanggungjawab, bukan cara memprovok, cara menghentam. Bukan sahaja menghentam asatizah ahli sunnah wal jamaah dan menjenamakan lagi sebagai asam Jawa, dan juga mempersoalkan peranan-peranan MKI, peranan JAKIM, peranan jabatan-jabatan mufti di negeri-negeri tertentu yang mana kata mereka tidak berfungsi untuk menghalang ustaz-ustaz tersebut daripada berceramah. Yang ni ustaz-ustaz yang kita kategorikan sebagai ustaz ahli sunnah wal jamaah. Jadi itulah yang kita tentang. Jika kita tidak tentang melalui media sosial, membuat video dalam media sosial, mereka ini dengan senang wenang membuat dakwah mereka menggunakan media sosial yang sedia ada ini untuk memburuk-burukkan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Ya sahabat-sahabat, pada hari Jumaat, hari yang baik ini, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan lupa berselawatlah sebanyak mungkin, dan kebiasaan amalan kita setiap hari 300 selawat Jibril pun dah memadai jika kita tidak ada kemampuan, ya. 300 tu sekejap saja sahabat-sahabat. Kalau orang tanya, mereka ni tanya, kenapa 300? Kenapa ada nombor pula? Tidak, bagi itu bagi memudahkan kita. Kita rasa seronok, kita dah dapat buat 300. Berapa pun boleh. Ni geng-geng Wahabi ni memang dia pertikai. Kalau nombor-nombor tu kenapa 300, kenapa 1000, kenapa 2000, kenapa 3000, apa manfaat dia pula, itu ini dia akan tanya, dia akan persoalkan mana dalilnya yang kita dianjurkan berselawat 300 kali sehari. Mesti ada persoalan tu. Tapi kita jangan pedulikan mereka, abaikan mereka, kita buat seadanya, dan semoga kita mendapat rahmat Allah dan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga mendapat pahala ganjaran yang begitu besar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan, Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ya, apa bacaan tu yang ayat yang Allah berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selalu tiap-tiap hari Jumaat sebelum khutbah dibaca kan. Macam itulah. Jadi ni
Yang saya maksudkan tadi ialah satu benda yang saya rasa kurang enak, di mana ada pertelingkahan di antara kita. Ya, saya menyarankan supaya mereka semua itu berbaik-baik semula dan cari titik pertemuan yang berjumpa kemarin dengan cara yang baik, dan teruskanlah silaturahim. Jika ada sedikit banyak permasalahan itu, permasalahan kecil ke besar ke, cuba selesaikan dengan baik, dan tidak patut untuk keluarkan ke dalam media sosial. Yang ni keluar yang macam ni, yang tu keluar macam tu, jadi masalah lagi antara kita, ya. Kemarin dah kabarkan bahawa hendak menubuhkan satu pertubuhan yang lebih mantap untuk menyerang fahaman Wahabi, tetapi akhirnya tidak sampai 2 bulan pun saya rasa sudah berlaku pertelengkahan ataupun perpecahan. Ya, inilah yang kita nampak. Ya, orang-orang Wahabi menyatakan ya, seronok. Sebab apa? Keseronokan mereka berjaya memecah-mecahkan kelompok kecil kita ni. Belum ramai lagi, tapi kelompok-kelompok kecil ini pun dah boleh mereka pecah-pecahkan. Tapi ingat, wahai golongan Wahabi sekalian di luar sana, wahai YouTuber yang berpahaman Wahabi, kami akan cuba untuk memperbesarkan kelompok-kelompok kami, YouTuber kami. Memang ada sedikit sebanyak masalah yang berlaku di antara kami. Namun demikian, sehari demi hari insya-Allah akan ada YouTuber yang muncul untuk mempertahankan asatizah ahli sunnah wal jamaah daripada dikecam, dihina, dimaki oleh kamu semua. Ya, insya-Allah. Dan inilah harapan kita. Dan saya terpanggil di sini kerana semangat yang diberikan oleh Dr. Nasir. Walau apapun, walau siapa pun dia, Dr. Nasir, dia memberikan semangat kepada saya, semangat juang yang tinggi untuk saya berjuang menentang dakwah-dakwah yang dibawa oleh satu golongan yang dikatakan boleh memecah belahkan masyarakat. Dengan sebab itu, saya hari ini masih berada di sini. Dan kawan-kawan, support. Yang mana support, bolehlah bagi thumbnail. Thumbnail. Angkat ibu jari kepada saya. Walaupun dengan menggunakan smartphone, saya sentiasa akan buat video-video menentang dakwah-dakwah Wahabi ni, insya-Allah. Saya tak gunakan komputer saya tak guna laptop ni sebab saya ni bukan pandai sangat. Ya, saya tak berapa pandai. Biasalah otai kan. Dulu kita belajar di kolej, kita belajar Pascal and Fortran, 2 bahasa saja di dalam bahasa komputer ni. Dan selepas itu kita dah buat kerja lain, kita dah orang sedia kat kita semua. Apa-apa kerja dia orang yang sedia kat kita, dia orang yang pandai. Kita pula jadi tak pandai. Dan perkembangan perkomputeran lah kita panggil, digital dah sekarang ni. Ya, daripada zaman biasa dah sekarang ni, selepas tahun 2020 kita panggil zaman digital dah, zaman-zaman data. It is a data technology time, lebih kurang zaman DT, dan kita tertinggal jauh lah. Walaupun kita tertinggal, saya tertinggal, tetapi saya masih boleh menggunakan smartphone, masih boleh menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak penyedia kemudahan, ya, seperti Microsoft, Google dan sebagainya. Bolehlah guna, tetapi tidak sebijak anak-anak muda zaman sekarang. Itulah. Ya, itulah. Kadang-kadang kita nak buat akaun AdSense pun jadi tak lulus. Sebab apa? Tak reti tu. Kalau ada yang pandai tu, bolehlah bantu saya kan. Akaun AdSense ni pun penting juga. AdSense ni ialah satu akaun yang link dengan YouTube, yang mana sekiranya ada bayaran daripada YouTube ataupun iklan-iklan, kita boleh claim melalui akaun tersebut lah. Dan kalau tak ada akaun tersebut, memang kita tidak boleh buat tuntutan, tak ada apa-apa bayaran. Jadi saya tidak bercadang untuk sampai ke situ. Namun demikian saya cubalah kan. Kalau dapat tu, saya akan gunakan
sebaik mungkin untuk tujuan-tujuan yang baik, ya, hasil daripada YouTube. Tetapi bukanlah berniat untuk saya involve dalam YouTube ini untuk saya dapat pendapatan. Tetapi itulah, bila dah YouTube dah hantar beberapa kali mesej bahawa you all succeed 1000 subscribers and 4000 hours, dia kata jumlah tontonan, dan now sampai dah dekat 10,000 jumlah tontonan. Dia kata kenapa tak buat Google AdSense lagi? Kita cuba buat, tak lepas. Mungkin ada benda-benda yang dalam tu yang tersangkut. Berbalik kita kepada cerita pergaduhan. Dia bukan pergaduhan lah, ini satu perkara kecil je, yang mana ada sedikit, orang kata mungkin salah faham antara mereka, yang saya anggap ini boleh diselesaikan dengan baik di antara mereka lah. Jadi saya tak mau campur sangat. Sebab saya tidak berhak pun untuk mencampur urusan anda. Begitu juga kemarin dengan urusan permasalahan antara Dr. Nasir, Bro Zaini dan juga Bro Rafi. Saya tak campur. Dan pada masa itu nama saya naik dan dapat kutukan. Tapi saya tidak ada simpan dalam hati, dan saya tidak ada rasa orang kata perlu orang minta maaf dengan saya. Tapi alhamdulillah sahabat kita Bro Rafi memohon maaf kepada saya, dan saya dah lama memaafkan beliau. Dan begitu juga Bro Zaini, tak adalah apa-apa, dia dengan saya, dia tidak ada apa-apa. Dan dia seorang yang baik, saya rasa. Cuma orang kata mungkin dia di pihak bersama dengan Bro Rafi. Dan begitu juga dengan apa yang berlaku hari ini di antara sahabat kita. Beberapa orang lah saya nampak, dan saya masih orang kata menganggap mereka itu sahabat di dalam media sosial, dan tidak ada kena-mengena pun dengan saya. Itu. Namun demikian, saya berharap sangat supaya kita sama-sama memperjuangkan apa yang telah kita katakan kemarin berkenaan dengan menentang satu fahaman yang boleh memecah belahkan masyarakat. Inilah yang terpanggil saya masih duduk di sini walau apa pun akan berlaku. Kita tak tahu apa akan berlaku pada masa-masa akan datang. Ya, biasalah, mereka-mereka ini ada cyber trooper mereka sendiri yang mana cuba memecah belahkan kita semua. Itu harus ingat, sahabat-sahabat kita ini tidak ada backup yang besar. Mereka ada backup dengan cyber trooper untuk memecah belahkan kita semua. Lihatlah komen-komen semua sahabat-sahabat. Komen-komen itu ada yang berunsur bertalam dua muka, menghasut dan sebagainya. Jadi harusnya kita abaikan komen-komen yang negatif itu, abaikan komen-komen yang kita rasa seronok, tapi sebenarnya mereka itu bertujuan untuk menghasut kita supaya berpecah belah antara satu sama lain. Ini kena bijak, sahabat-sahabat. Dan saya mengambil orang kata kesempatan ini berdoa semoga anda semua bercantum kembali, dan semoga anda semua berbaik-baik antara satu sama lain. Selesailah masalah itu di luar mahkamah sosial media, ya, luar mahkamah sosial media, supaya orang umum tidak tahu. Jadi kalau masing-masing duk salah gawan tu, masing-masing duk menegakkan benang basah ke apa ke, itu semua akan menimbulkan satu konflik yang lebih besar pada masa-masa akan datang. Dan saya harap sangat-sangat kepada sahabat-sahabat semua supaya lebih, orang kata, profesional dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti apa yang berlaku di dalam media sosial sekarang ini. Dan seperkara lagi, saya mengambil keputusan berkecuali lah, ya, daripada apa pun permasalahan anda semua. Dan jangan pula kata saya hidup dua kolam. Dua kolam tu lain. Dan mungkin anda tak faham prinsip saya. Saya adalah saya, dan saya adalah seorang pejuang tentera jihad fi sabilillah Malaysia, yang saya sentiasa memberitahu anda semua, itulah semangat saya, semangat juang saya. Dan saya bernaung dan saya memimpin sebuah pertubuhan, yakni Pertubuhan Kebajikan Hal Ehwal Islam
dan fi sabilillah Malaysia yang telah pun 7 tahun ditubuhkan, dan kami semua ada peranan masing-masing di dalam pertubuhan tersebut, dan saya mengambil keputusan untuk berjuang bersama-sama anda semua yang saya sebutkan tadi. Kepada sesiapa sahaja yang ingin bersama-sama dengan saya dalam tujuan yang murni, iaitu menentang fahaman-fahaman yang memecah belahkan masyarakat. Ini tak kiralah bukan sahaja fahaman yang kita katakan Wahabi, tetapi kalau ada fahaman-fahaman yang memecah belahkan masyarakat, kita akan tentang. Kita akan tentang dengan cara dan kaedah kita sendiri, yakni kalau buat masa sekarang macam saya tentang menggunakan media sosial, yakni YouTube, dan saya jarang sekali menggunakan Facebook dan juga Instagram, TikTok ya. Saya menggunakan video-video di YouTube. Saya mengharapkan sokongan daripada anda semua. Tanpa sokongan daripada anda, tanpa subscriber daripada anda semua, video-video saya tidak tersebar luas. Ya. Subscriber yang lebih besar, video akan tersebar lebih luas ke pelosok Nusantara, mungkin juga ke Amerika, ke United Kingdom dan sebagainya. Begitu juga dengan akaun, contohnya akaun TikTok. Kalau follower tu bawah pada 1000 kan tak boleh nak buat. Kalau dulu, zaman saya dulu 5,000 follower, kita tak boleh nak buat live, kita tak boleh apa. Dan kalau follower kurang, maknanya video-video kita tidak tersebar luas, tak masuk FYP kata orang. Dan alhamdulillah saya di TikTok saya dah melepasi garis yang telah pun ditetapkan oleh YouTube, dan lebih daripada 6,000 dah kot. Dan saya boleh buat live, saya boleh buat video, dan boleh juga mendapat pendapatan daripada akaun TikTok. Namun di YouTube saya masih baru, walaupun akaun ni saya buka dah lama juga, tetapi saya tak buat video. Saya cuma buka akaun saja, dan saya mula membuat video saya rasa dalam tempos 2 bulan kebelakangan ini. Dan subscriber saya pun dah orang kata melebihi 1,000. Dan mudah-mudahan anda semua boleh membantu saya untuk subscribe channel saya, untuk menyebar dan share kepada orang ramai tentang matlamat saya untuk menentang dakwah-dakwah memecah belahkan masyarakat Islam di muka bumi Nusantara ini, atau khususnya di tanah Melayu, di Malaysia. Ya, inilah hasrat saya. Walaupun saya nampak kurang bantuan-bantuan sokongan daripada sahabat-sahabat YouTubers di dalam ini, tapi saya tetap dengan prinsip saya tetap berjuang bersama-sama diri saya untuk menentang dakwah-dakwah tersebut dengan membuat video-video ringkas, ya, membuat video-video ringkas, memperkatakan bahawa, memberi pesan kepada orang ramai betapa bahayanya dakwah-dakwah yang cuba memecah belahkan masyarakat, dan begitu juga kaedah-kaedah yang dibuat oleh satu golongan yang cuba merendah-rendah, menjatuhkan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah juga. Ianya agak bahaya dan boleh mendatangkan satu masalah pada masa-masa akan datang, ya. Dan ini yang cuba kita ketengahkan dan cuba kita bantah, cuba kita pertahankan supaya menjauhi daripada persengketaan dan mendekatkan diri kepada keharmonian di antara sesama umat Islam, dan juga memupuk perpaduan yang begitu teguh di antara kaum dan agama di seluruh Malaysia ini. Itu yang kita bawa yang sebenarnya, dan kita harapkan begitu. Dan saya harapkan juga YouTubers yang menentang fahaman tersebut, saya harap anda semua lebih profesional sedikit, lebih profesional, dan marilah kita sama-sama cuba, bukan cuba, marilah kita sama-sama berjuang menentang fahaman-fahaman yang kita sebut, yang saya sebutkan sebelum ini, ya.
Itu hasrat saya. Dan kita rapatkanlah benteng silaturahim antara kita semua sesama umat Islam. Ya, semoga keteguhan antara kita semua ini boleh mengelak kita, mempertahankan kita dari ancaman-ancaman luar yang lebih bahaya daripada apa yang berlaku hari ini. Ya, walau bagaimanapun ancaman-ancaman dari dalam ini perlu kita peralusi dan perlu kita berhati-hati, kerana ancaman dari dalam ini cukup halus, cukup licik. Ianya boleh merosakkan kita semua. Ini ada yang berlaku percerai-berai, ya. Ada contoh-contoh banyak berlaku cerai-berai suami isteri, berlaku pergaduhan anak beranak dan sebagainya gara-gara fahaman-fahaman yang berbeza. Tak gitu kan kawan? Ya, itulah sahabat sebuah sedikit hari ini. Ya, salam Jumaat daripada saya. Sebelum saya undur diri, saya mengucapkan salam kasih sayang kepada sahabat-sahabat YouTuber semua, dan salam kasih sayang juga kepada anda penonton semua dan kepada subscriber saya juga. Dan ya, semoga kita hidup berkasih sayang di antara satu sama lain, tidak mengira umur, peringkat umur, tidak mengira apa pun agama kita. Ya, kepada ini adalah pupuk perpaduan antara kita. Dan walau bagaimanapun, matlamat saya ialah tetap akan memperjuangkan mempertahankan ahli sunnah wal jamaah di negara kita ini. Ya. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.